Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian al-fiqh al-madkhal ila dirasatil fiqh al-islami, pengenalan kepada ilmu fiqh. Alhamdulillah kita dah selesai baru ni mengenai dengan perbahasan fiqh pada zaman sahabat, perkembangan fiqh pada zaman sahabat. Pada zaman tabi'in kita lihat pula telah zahir, telah muncullah madrasah fiqhiyah pada zaman tabi'in. Sebelum ni kita lihat juga pada zaman tabi'in, tapi kita lebih kepada kita lihat sebelum ini pada zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Hari ini kita lihat iaitu munculnya madrasah fiqhiyah pada zaman tabi'in. Okey. Sesungguhnya ulama mereka berbeza-beza tau, sesama mereka pada martabat ilmu dan juga cara jalan untuk ijtihad. Sebab setiap ilmu yang ada pada diri manusia ini berbeza-beza, dia tak sama. Kemudian cara untuk berijtihad pun macam-macam turuk ada, jalan ataupun jenis untuk berijtihad. Okey, di kalangan mereka pada zaman tabi'in ini ada yang banyak menggunakan ar-ra'yi logik. Wa yata'arraf ila ilalil ahkam. Dan juga lebih kepada untuk mengetahui illah hukum. Wa yaltafitu ila tahqiqil maslahah, dan juga cenderung kepada merealisasikan maslahat manusia. Fayabnil hukum, maka dibinalah hukum itu bertepatan yang demikian. Mana dibina hukum, diletakkan hukum ini boleh ataupun tidak boleh, maka diletakkan hukum tadi ulama lihat kepada illatul ahkam, iaitu illah kepada hukum, lihat kepada tahqiqul maslahah, untuk merealisasikan maslahat ini, maka disebabkan itu diletakkan hukum ini. Yang banyak menggunakan ar-ra'yi, ijtihad, kita panggil ijtihad, iaitu Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Mas'ud. Tiga orang ini. Ini kita panggil di antara madrasah ahlul ra'i. Siapa dia? Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Mas'ud. Di kalangan mereka man kana yahmiluhu al-wara' wal ihtiyat. Ada juga jenis manusia yang mana wara' dan juga ambil langkah berhati-hati. Dia tak berani nak ijtihad ni dalam bab ni. Contoh, fayaqifu 'indan nusus, dan dia hanya berdiri, berpegang kepada nas dan juga berpegang kepada athar, perkataan-perkataan sahabat. La yujawizuha ila ra'i, dan mereka tak lebih daripada itu untuk berijtihad. At-tabi'in, mereka mewarisi ilmu ini adalah daripada sahabat. Mereka mewarisi ilmu kebanyakan daripada sahabat. Jadi di antara mereka yang mana lebih berpegang kepada nas, berhati-hati dan tak meluas penggunaan ijtihad itu, mereka itu siapa dia? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhum. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang wafat pada tahun 751 Hijrah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah
dalam kitab The I'lamul Muwaqqi'in ataupun A'lamul Muwaqqi'in. Dia kata apa? Al-fiqhu wal ilmu intashara fil ummah an ashabi Ibni Mas'ud wa ashabi Zaid bin Thabit wa ashabi Abdullah bin Abbas fa ilmun nas 'ammatuhu an ashabi haula'il arba'ah. Okey, fiqh dan juga knowledge, ilmu itu tersebar pada umat ini adalah daripada ashab Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, dan juga sahabat-sahabat Zaid bin Thabit, dan juga sahabat-sahabat Abdullah bin Abbas. Ashab Ibnu Mas'ud, ashab Zaid bin Thabit, dan juga ashab Abdullah bin Abbas. Jadi knowledge, ilmu manusia ni kebanyakannya daripada ashab, daripada sahabat-sahabat yang empat ini. Siapa sahabat yang empat? Iaitu Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan juga Abdullah bin Abbas. 3 orang. 3. Tapi disebut sini 4. Ibnu Mas'ud, ashabu Ibnu Mas'ud, ashabu Zaid bin Thabit, ashabu Abdullah bin Abbas. Okey. Adapun Ahlul Madinah, ilmu mereka daripada ashab Zaid bin Thabit, itu Ahlul Madinah. Dan juga Abdullah bin Umar, 2. Ahlu Makkah, knowledge yang mereka dapat adalah daripada ashab Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Adapun Ahlul Iraq, maka knowledge yang mereka dapat daripada ashab Abdullah bin Mas'ud. Okey. Dan kitab yang A'lamul Muwaqqi'in ada sebut perkara ni. Bina'an ala sabaqa. Sebab yang demikian ni, yang kita cerita tadi, pada takawwanat, disebabkan berbeza-bezanya, ada berpegang dengan nas, ada yang tak berani berijtihad, tak berani tapi tak menggunakan secara meluas, ada yang lebih kepada ar-ra'yi ijtihad. Maka disebabkan perkara ini, maka berdirilah, terbangunlah madrasah fiqhiyah pada zaman tabi'in, Yang dikehendaki madrasah ini pada istilah ahlul asr adalah al-jamaah. Madrasah ini bukan madrasah sekolah. Macam kita ni bila sebut madrasah disebut sekolah, ma'had. Tapi bila sebut madaris al-fiqhiyah, madaris plural, jamak kepada madrasah. Bila sebut tentang madrasah al-fiqhiyah, term yang digunakan pada zaman itu adalah al-jamaah. Maka telah ada wujud beberapa kelompok fiqh. Jadi itu yang dimasukkan madrasah. Ada satu kelompok, ada satu jamaah, kumpulan grup yang mana mereka ini di atas satu mazhab, di atas satu pandangan, maka dipanggil madrasah. Yang ni di madrasah ini kerana mereka ada satu pandangan yang mereka cenderung kepada itu. Okey. Dan telah pelbagailah madrasah-madrasah ini mengikut kepada berbezanya manhaj sahabah radhiyallahu ta'ala anhum pada ta'arruf. Nampak tak? Berbezanya manhaj as-sahabah pada mengetahui hukum hakam ini, dan juga tanawu' pelbagai tabi'atihim fil ijtihad, cara mereka untuk berijtihad. Jadi madrasah ini akan menjadi pelbagai disebabkan manhaj, cara pembawakan
itu berbeza untuk mengetahui hukum hakam. Nampak? Sebab apa ada madrasah banyak, ada guru fiqh ni banyak pada zaman tabi'in? Kerana manhaj mereka itu, cara mereka tu berbeza dalam mengetahui hukum. Itu punca dia. Dan yang keduanya adalah kerana pelbagai talian digunakan untuk ijtihad. Pelbagai cara boleh. Okey. Jadi kita bahagikan di sini madrasah ni kepada dua. Satu dipanggil madrasah fiqhiyah ghairu sunniyah, yang tidak sunni, yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Satu lagi madrasah dipanggil madrasah fiqhiyah, iaitu madrasah sunniyah. Okey. Bila sebut tentang madrasah ni, kita nak bahagi sikit lah. Kita lihat di papan putih pembahagian. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk tentang pembahagian ni, suka saya sebutkan tadi, iaitu kita panggil apa tadi? Okey. Bila sebut tentang fiqh, dia ada di sini Ahlul Madinah. Di sini sebagai Ahlu Makkah. Di sini sebagai apa? Dipanggil Ahlul Iraq. Nampak? Ahlul Madinah, mereka mengambil ilmu, knowledge, fiqh ataupun knowledge, ilmu ni daripada ashab. Ini ada orang dia, ada orang dia, ada orang dia. Mereka ambil daripada guru-guru, sampailah yang teratas. Siapa dia? Sahabat, iaitu Abdullah bin Umar dan siapa seorang lagi? Siapa? Zaid bin Thabit. Betul Betul? Betul ke tak betul? Ahlu Makkah, mereka ambil daripada ashab juga. Ada guru mereka, ada guru mereka, ada guru mereka. Guru yang paling atas siapa dia? Sahabat Nabi. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Okey. Ahlul Iraq diambil daripada ashab. Ashab siapa? Guru mereka, sampailah di sini. Siapa je sahabat Nabi? Abdullah Ibnu Mas'ud. Nampak tak? Ini dipanggil ashab. Ni ashab Ahlul Madinah, mereka ambil knowledge, ilmu ataupun fiqh ni daripada ashab Abdullah bin Umar dan juga Zaid bin Thabit. Ini dia ashab. Ahlul Madinah mengambil daripada ashab Abdullah bin Abbas. Ini dia, anak murid kepada ni, anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Anak murid Ahlul Iraq mengambil daripada guru dia, guru mengambil daripada guru dia, guru mengambil daripada guru dia, iaitu Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Okey. Kemudian kita bincangkan mengenai dengan pelbagainya madrasah. Madrasah ni grup, majmu'ah. Fiqh pada zaman tabi'in ni telah muncul pelbagai mazhab. Kita lihat yang pertamanya, kita macam kita sebutkan tadi, bila sebut tentang al-madaris, okey,
al-fiqhiyah. Madrasah fiqh. Dia ada dua. Okey tuan-tuan. Ada dipanggil sebagai apa? Sebagai Ahlus Sunnah, ataupun dipanggil sebagai apa? Sunniyah. Satu lagi dipanggil sebagai Ghairus Sunniyah, bukan Sunni. Makna bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ahlus Sunnah ini dia ada dua. Dipanggil sebagai madrasah apa dia? Ahlul Hadis. Ahlul Hadis. Satu lagi madrasah ni grup Ahlul Ra'i. Nampak ahlu apa? Ahlul Ra'i. Okey. Nampak? Ghairus Sunnah juga ada dua. Apa dia tu? Satu dipanggil sebagai Al-Khawarij. Betul Al-Khawarij. Satu lagi dipanggil sebagai Asy-Syiah. Okey. Kita lihat lagi pecahan di bawah. Yang cenderung kepada Ahlul Hadis, madrasah Ahlul Hadis apa dia? 3 mazhab. Mazhab apa tu? Syafi'i, lagi Al-Maliki, lagi Al-Hambali ataupun Al-Hanabil. Okey. Madrasah Ahlul Ra'i seorang je, itu Al-Hanafiyah. Bermazhab Hanafi. Ulama-ulama bermazhab Hanafiyah. Hanafi. Okey. Yang bukan sunnah Khawarij ini kita panggil, ada dipanggil sebagai Ibadhi. Tak salah, Ibadhi ni di Oman ada banyak. Di Oman, Ibadhi. Dia bukan Ahlus Sunnah. Satu lagi Asy-Syiah. Syiah ni yang masyhurnya dua lah. Apa dia? Iaitu Zaidiyah, betul dan juga Ja'fariyah. Nampak tak? Yang dekat dengan Ahlus Sunnah adalah Zaidiyah, yang hampir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan nampak madrasah al-fiqhiyah yang kita bincangkan hari ini. Okey. Tuan-tuan perlu tahu madrasah al-fiqhiyah, al-madrasah al-madaris bermaksud grup, satu kumpulan. Mereka adanya Ahlus Sunnah dan bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah terbagi kepada dua, madrasah tu Ahlul Hadis, madrasah tu Ahlul Ra'i. Apa ni Ahlul Hadis, Ahlul Ra'i, kita bincangkan nanti. Nampak gambaran kasar tu? Ahlul Hadis, ulama Syafi'i, Maliki dan juga Hambali, dan juga madrasah Ahlul Ra'i iaitu dimonopoli oleh Al-Hanafiyah satu saja. Ghairus Sunnah Al-Khawarij dan juga Asy-Syiah. Khawarij adalah dipanggil Ibadhi, grup dia dipanggil Ibadhi. Grup mazhab. Grup mazhab Syiah dipanggil Zaidiyah dan juga Ja'fariyah. Ahlul Ra'i yang kita bincangkan tadi lebih condong kepada melihat maslahat, mentahqiqkan maslahat, dan juga lebih kepada untuk mengetahui illatul ahkam, illatul hukum. Sebelum nak menjatuhkan hukum, lihat dulu illah. Zaman sekarang banyak menggunakan Ahlul Ra'i, menggunakan pendapat Al-Hanafiyah dari segi zakatnya dan sebagainya. Ada beberapa perbengkangan Islam dan sebagainya. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita lihat madrasah fiqhiyah yang ghairus sunniyah, yang bukan sunnah, bukan ahli sunnah wal jamaah, telah zahirlah muncul pada zaman ini. Zaman ini tu apa? Zaman tabi'in. Sebahagian puak-puak grup Islamiyah kesan daripada hawadis as-siyasiyah, al-hawadis al-siyasiyah, iaitu kesan daripada pergolakan politik. Faqad bada al-firaq
fi bidayatil amr ala hayatin firaq siyasiyah. Telah bermulalah perbezaan pada mula-mula dipanggil sebagai perbezaan politik. Bada al-farqu. Okey. Bukan firaq, al-farqu. Telah bermulalah perbezaan pada mula-mula sekali adalah perbezaan politik. Kemudian dah bertukar daripada perbezaan politik jadi pula perbezaan pada agama. Nampak tak? Dia bukan perbezaan ni, dia bukan perbezaan tetapi adalah al-firaq. Firaq diniyah. Daripada jadi puak-puak, grup-grup, kumpulan-kumpulan yang berbeza dari segi siasi, politik. Ada parti ni, ada parti ni. Kemudian telah bertukar daripada parti politik tadi telah menjadi parti keagamaan. Ini puak Ahlus Sunnah, ini bukan Ahlus Sunnah. Kerana itu mereka telah berpecah kepada beberapa mazhab fiqh. Cumanya mazhab-mazhab bima'na hal haqiqi lam tazhar ba'du illa fi asr al-izdihar al-fiqhi. Cuma mazhab ini tak zahir lagi. Mazhab ni, term mazhab tu tak muncul lagi. Mereka menggunakan term mazhab ini adalah madrasah. Bila dah fiqh dah maju, dah berkembang luas, maka digunakan perkataan mazhab. Asalnya digunakan perkataan madrasah. Okey, wala'alla abrazal madrasah, madrasah fiqhiyah yang paling jelas min kharij ahli sunnah fi hadzal asr, yang terkeluar daripada ahli sunnah pada zaman ini, iaitu dua lah, madrasah al-khawarij dan juga madrasah al-syiah. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak senaraikan, tapi yang nampak madrasah fiqhiyah yang terkedepan, yang nak bersaing dengan ahli sunnah, iaitu dua ni. Walaupun banyak lagi yang tak disebutkan. Madrasah apa? Dipanggil Al-Khawarij dan juga Madrasah Al-Syiah. Okey. Madrasah Al-Khawarij laqad kana litasaddu' alladhi lahiqa bi jaysh Ali bin Abi Talib wal inshiqaq alladhi waqa'a fi sufufihi ba'da qabulihi limabda' at-tahkim alladhi nada bihi Muawiyah حقنا للدماء في جنوح علي بن أبي طالب إلى السلم وترك الحرب فنازعه بعض أتباعه وسمي المنسلخون الخارجون عنه بالخوارج كما سمي الذي التفوا حوله وقابلوا فكرة التحكيم بالشيعة وصار لكل طائفة من زعها الديني الخاص وأثرها البارز في الفقه الذي يختلف عن غيره. Madrasah Khawarij ni, grup Khawarij ni, punca dia, mereka ni pengikut Saidina Ali, yang mana mereka telah berpecah, telah berpisah daripada grup Saidina Ali, telah mufaraqah daripada saf orang-orang Islam bersama Saidina Ali. Selepas mana Saidina Ali menerima tahkim, yang mana Muawiyah menyeru tentera Ali dan juga Ali radhiyallahu taala anhum supaya hentikan peperangan ini kerana untuk kita selamatkan nyawa manusia. Jadi bila mana tahkim bermaksud Muawiyah ataupun sahabat mengangkat Quran, menunjukkan kita henti serta-merta peperangan kita buat perdamaian, itu dipanggil tahkim. Semua terima. Yang tak terimanya satu grup daripada pengikut Saidina Ali, mereka memberontak, mereka tak setuju, mereka tak dapat terima apa yang Saidina Ali terima daripada permintaan Muawiyah
radhiyallahu taala anhum. Jadi mereka dah memberontak dan mereka keluar daripada grup Sayyidina Ali, itulah dinamakan sebagai Al-Khawarij. Okey. Seperti mana dinamakan alladhi iltafau hawlahu, orang-orang yang mana di sekeliling Sayyidina Ali mereka terima fikrat at-tahkim, itu dinamakan sebagai Syiah. Wasara likulli ta'ifatin man za'aha ad-dini al-khas wa asaru al-baris fi fiqh yaqtadif an ghairihi. Okey, yang mana yang terkeluar daripada Sayyidina Ali itu dipanggil sebagai Khawarij. Yang pengikut Sayyidina Ali itu dipanggil sebagai Khawarij. Cuma pengikut Sayyidina Ali ni mereka melampau-lampau. Kalau yang tak melampau, okey, yang melampau ni dipanggil Syiah. Okey, sebab zahirnya kumpulan Khawarij, mereka ini kharaju, keluar daripada grup Sayyidina Ali bin Abi Talib selepas mana mereka ingkar, tak nak terima fikrat tahkim, tahkim yang saya sebutkan tadi. Wasara'u ila al-khuruj an ta'ati, mereka cepat-cepat keluar, tak nak taat Sayyidina Ali, mereka tubuh parti baru. Li'annahum qalu innahum ala haqq fi dukhulihim fil harb ma'a khusumihim. Mereka kata mereka ni berada di atas kebenaran, mereka masuk dalam peperangan untuk melawan musuh mereka sebab mereka di atas kebenaran. Tahkim pada pendapat mereka salah, tak boleh pakai. Kita di atas kebenaran, tetap kena menentang kesalahan. Itu pendapat Khawarij yang keluar daripada Sayyidina Ali. Kerana ini mereka telah tolak mereka telah tolak Khawarij ini syiar bagi mereka, iaitu la hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kebenaran kita tak tahu melainkan Allah Taala. Tak ada hukum melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi mereka Khawarij ini seolah-olah mereka telah menolak syiar iaitu la hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh hukum orang ni salah dan sebagainya, itu semua adalah milik Allah. Wa qad hawarahum Ali bin Abi Talib. Sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Talib dah berbincang, dah discuss dengan mereka ini. Tapi mereka tetap enggan untuk pulang kembali bersama parti Sayyidina Ali, melainkan mereka letakkan dua syarat. Syarat yang pertama, an yuqir Ali ala nafsihi bil khata' bil kufur liqabulihi mabda' at-tahkim. Mereka enggan, mereka kata kami tak nak ikut kembali kepada jemaah Sayyidina Ali, melainkan Sayyidina Ali mesti mengakui dirinya salah, dirinya telah kufur kerana menerima at-tahkim. Perkara yang kedua, annama abram ma'a Muawiyah min syurut mulghah. Apa yang telah termeterai bersama Muawiyah yang Sayyidina Ali terima tahkim tadi, maka itu antara syarat-syarat yang diilghaqkan, diignorkan, kita abaikan semua tu. Syarat-syarat yang tak diguna pakai lagi. Ini syarat mereka nak kembali, maknanya mereka bila syarat yang mereka nak bila mereka kembali kepada jamaah Sayyidina Ali, tahkim dihapuskan, tak ada lagi tahkim. Sayyidina Ali kena mengaku benda itu tak betul, salah. Tetapi Sayyidina Ali tak menjawab, tak menjawab permintaan mereka. Sebab permintaan mereka ni jelas-jelas salah, menolak tahkim. Okey, itu dipanggil puak Khawarij. Itu antara sejarah ringkas mengenai Khawarij. Antara pandangan-pandangan mereka yang paling penting, yang mana terbeza, teristimewa lah kita kata, dengan pandangan-pandangan yang lain. Apa dia? Ini semua tuan-tuan boleh baca dengan lebih terperinci dalam kitab As-Sayis, kitab karangan As-Sayis, nama kitab dia Tarikh Al-Fiqhil Islami. Dia ada sebut. Yang pertamanya,
antara keistimewaan lah, mereka kata ini antara yang tak ada dalam mazhab lain. Yarul khawarij, puak-puak khawarij, mereka melihat mereka berpendapat kufur kepada orang yang melakukan dosa besar. Itu pendapat mereka lah, khawarij. Mereka kata siapa yang buat dosa besar, minum arak, berzina, maka dia sebenarnya telah kafir. Mereka menjadikan kebanyakan di kalangan sahabat, di kalangan orang yang mana menerima fikrah tahkim min hadha sint, fakafaru Uthman wa Ali wa Muawiyah wa Aba Musa wa Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bila mana mereka meletakkan siapa yang melakukan dosa besar maka telah kafir, maka mereka menjadikan kebanyakan di kalangan sahabat, puak khawarij melampau ni, menjadikan kebanyakan di kalangan sahabat yang mana menerima fikrah tahkim, yang menerima tahkim tu sendiri yang dibuat oleh Muawiyah, maka mereka kata semua mereka ni kufur. Jadi mereka telah mengkafirkan Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Muawiyah, Abu Musa, Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Itu sahabat Nabi tu yang maqam tertinggi, mereka kafirkan. Yang keduanya, antara keistimewaan khawarij yang tak ada pada mazhab lain, iaitu khawarij berpendapat wajib keluar daripada imam yang zalim walau ma'a dha'fil quwwah, walaupun dalam keadaan lemah. Dia kata tak kira lah Islam ditindas ke lemah ke, lawan tetap lawan dengan pemimpin yang zalim. Tak boleh. Sebab bila mana kita lemah, jangan kita menempah kemudaratan yang lebih besar lagi. Okey. Perkara yang ketiga, al-khilafah liman ikhtarahul muslimun. Khilafah ni bagi orang-orang Islam yang memilihnya. Itu khilafah, orang Islam yang pilih. Walau lam yakun qurasyian, walaupun ia bukan Quraisy, walaupun ia bukan Arab, yang penting khilafah ini adalah orang Islam yang memilihnya. Apabila pemilihan itu berlaku kepada seseorang, falaisa lahu an yatanazal, tak boleh bagi dia untuk dia resign, untuk dia serah diri balik, dia tak nak, tak boleh. Itu pendapat khawarij. Bila mana manusia dah pilih dia, maka tak boleh dia berlepas diri ataupun dia tak nak. Wa idza inharafa, apabila dia melencong je daripada kebenaran, maka wajib apa? Wajib ditanggalkan ia, daripada dilucutkan ia daripada jawatannya. Fa illam ya'tazil, sekiranya dia tak nak turun, tak nak turun daripada jawatannya, maka wajib bunuh dia. Berat ni khawarij ni. Apa dia? Apabila berlaku ikhtiar, pilihan, rakyat pilih pemimpin A, maka tak boleh pemimpin A nak tarik diri, tak boleh. Wa idza inharafa, tapi kalau dia buat penyelewengan, maka wajib jatuhkan dia, lucutkan dia daripada jawatan dia. Sekiranya dia tak nak untuk meletakkan jawatan, maka wajib untuk membunuh dia. Perkara yang keempat, i'tibarul a'mal minas salah wa ghairiha juz'an minal iman, falam yatahaqqaq al-iman bitasdiq al-qalbi wal iqrar al-lisani, bal la budda minal a'mal bil jawarih aidan. Diambil kira amalan daripada solat ataupun selain daripada solat ni satu bahagian daripada iman. Setiap ibadat, amalan, perbuatan kita itu adalah satu portion daripada iman. Jadi tidaklah dapat dipastikan iman seseorang dengan benarnya hatinya, dengan ikrarnya lisan dia, bahkan tak dapat, tidak
mestilah dengan al-jawarih, dengan apa, amalan-amalan anggota juga. Okey. Tafarraqal khawarij ila firaq, telah berpecahlah khawarij kepada beberapa grup dengan sebab perbezaan mereka haula ba'dal mabadi, pada sebahagian mabadi, muqaddimah, pada sebahagian asasnya. Okey. Wa qad tafawatat hadhihi al-firaq bainal ghulu wat tafrit, terbahagilah dalam berbeza-bezalah dalam grup khawarij ini. Ada yang dipanggil grup ghulu, pelampau, lebih-lebih. Ada yang dipanggil sebagai grup tafriq. Tafriq ni maknanya lebih-lebih juga, tapi lebih-lebih tak nak beramal. Tadi lebih-lebih beramal, melampau-lampau buat benda ni. Walam yabqa minha illa ibadiyah, maka tak kekallah daripada khawarij ini melainkan al-ibadiyah sahaja, kerana al-ibadiyah aktsaruhum i'tidalan, kebanyakan dari kalangan mereka adalah sederhana, tidak ekstrim. Itu al-ibadiyah. Faqad hayyallahu laha al-baqa ila yaumina hadha, sebab itu Allah Taala kekal, sediakan untuk ibadiyah kekal sampai ke hari ini. Walaupun dia melencong daripada ahlu sunnah wal jamaah, tapi tak melampau. Okey, yang sederhana. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu serba sedikit mengenai dengan khawarij dan juga mengenai dengan apa? Keistimewaan khawarij daripada mazhab yang lain. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula hari ini mengenai dengan madrasah Syiah. Tadi al-Khawarij, sekarang Syiah. Al-Sunnah, bila Al-Sunnah last kali kita masuk. Sebab Al-Sunnah ni semua dah tahu. Ada pun puak Khawarij Syiah ini, ada sebahagian kita jarang-jarang dengar. Jarang-jarang apa dengar. Okey, madrasah Syiah. كان الفكرة الأولى عند هذه الطائفة أن عليا رضي الله تعالى عنه وهو الأولى بالخلافة من غيره، لكن تشيع هؤلاء لم يقف عند هذا الحد، بل رفضوا مبايعة الخلفاء ولم يقنعوا بمبدأ الشورى الذي شمل الأمة، بل al-khilafah li alil bait faqat. Okey, madrasah Syiah pula adalah satu fikrah yang pertama, di sisi puak ini, bahawasanya Ali karramallahu wajhah, dia adalah al-ula bil khilafah min ghairihi. Dia adalah khalifah yang pertama, berbanding selainnya. Okey. Tetapi tasyayyu' haula, tetapi orang yang berpahaman bermazhab Syiah ini, dia tidak akan berdiri di sisi pegangan ini. Bahkan mereka tolak mubaya'atul khulafa, mereka tolak, tak nak berbaiat dengan khulafa ar-rasyidin. Okey, mereka tolak terus baiat dengan khulafa, dan mereka rasa cukup dengan mabda'i syura, dengan meeting yang mereka adakan. Okey, bahkan al-khilafah li al-bait faqat, iaitu khilafah, tampuk kepimpinan adalah untuk ahlul bait faqat. Okey, tatawwarat yarawna, telah berkembanglah pertolongan ini kepada Sayyidina Ali, okey, kepada tempat yang lebih luas, sehingga kan pertolongan
telah berpindah kepada dakwah kepada hizbiyah, daripada dakwah boleh berparti. Fa asbahu, maka mereka melihat khilafah laisat mawdi'an lin nazar, bukan tempat untuk apa, untuk dari segi teori sahaja, wala majal lisyura, bukan tempat untuk meeting sahaja. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah mentakyinkan dengan PL dan telah menentukan dengan PL dan juga nas, man yukhallifuhu, siapa yang meninggalkannya, min ba'dihi, selepas daripadanya. Wala budda wa qad ayyana bil fi'li wa nas man yakhlufuhu min ba'dihi. Wala budda an yakuna al khalifah ma'suman misluh, tak dapat dia khalifah mesti maksum seperti Nabi. Wa yuqirruna wa yuqirru wa yuqarriruna dhalika bil fi'li wan nas man yakhlufuhu min ba'd. Dan tak dapat tidak khalifah ini mesti maksum. Dia kata wa yuqarriruna dhalika li Ali, mereka telah mengakui perkara tersebut kepada Sayyidina Ali, mereka kata Sayyidina Ali maksum. Wa yastaniduna fi da'wahum, mereka telah bersandar kepada dakwah mereka kepada hadis-hadis yang mana tak mengetahui akan hadis-hadis tersebut selain daripada mereka di kalangan rijalul ilm, ulama-ulama mereka. Wa yabnuna, mereka telah membina ala hadzal asal, ke atas asal ini, iaitu wasiyah anna, bahawasanya setiap orang yang mendahului Sayyidina Ali sahaja fi nazarihim alladhi tantabiqu alaihi awsafil imamah wa huwa alladhi ayyanahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi lah mentakyinkannya, yang menentukan Sayyidina Ali menjadi khalifah, wa auladuhum, dan anak-anak mereka, humul awsiya min ba'dih, adalah awsiya, penerima wasiat selepas pada kewafatannya. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekadar itu dulu pengajian kita. Insya-Allah kita akan sambung Madrasah Syiah esok insya-Allah. Jangan lupa terus ikuti siaran langsung kita pada keesokan hari jam 8.30, jangan dilupakan. Dan tuan-tuan yang mana terlepas siaran langsung kita pada pagi yang mulia ini, boleh sama-sama mengikutinya di page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Boleh layari juga YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana admin ada sediakan playlist, tuan-tuan boleh lihat di sana insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.